A'udzubillahi samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan setinggi-tinggi kesyukuran, seluas-luas dan kelapangan hati kita merasakan kehambaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah pula dengan keberkatan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, keberkatan yang dilimpahkan 7 kali ganda daripada hari-hari yang lain. Muslimin yang dirahmati Allah, saya ikut style guru saya, on time. Kalau ikut guru saya Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, on time. Ada ke tak ada, tak ada ke ada. Sebab adabnya ialah guru tak perlu menunggu anak murid. Sepatutnya anak murid yang tunggu guru tu adab. Kalau guru nak tunggu anak murid sampai kiamat tak sudah. Saya ni kalau boleh nak tegur tapi takut terserot. Di antara salah satu keberkatan yang kita payah dapat adalah adab ketika nak menuntut ilmu. Yang pertama sekali, tentang masa. Kalau dah kata pukul 9, kita berkehendak kepada guru ke guru berkehendak kepada kita? Kita berkehendak kepada guru, kita berkehendak kepada ilmu, kita berkehendak untuk beramal. Bukan guru berkehendak kepada kita. Bagi ada semua baru mula. Tak boleh macam tu. Ni bukan tempat untuk kita sembang-sembang, makan-makan. Ini bukan tempat kita untuk kita berkaitkan tentang hal-hal keduniaan. Ini untuk akhirat kita. Duduk sat untuk memikirkan tentang akhirat kita. Hari Jumaat adalah hari memperingati tentang kematian kita. Dalam masa seminggu 7 hari, satu hari kena earn satu masa untuk memperingatkan diri kita tentang akhirat kita. Kalau dalam masa satu hari ada 5 waktu, 5 waktu itulah untuk akhirat kita. Wal-laila libasa wan nahara ma'asha. Ada ulama mentafsirkan bahawa siang hari untuk dunia, malam hari untuk akhirat. Sebab itulah tahajud ada waktu malam. Walaupun orang lain tidur, dia tetap bangun untuk mencari Allah, akhiratnya.
Daripada mana kita dapat semua tu? Daripada majlis ilmu untuk kita beramal. Sekali lagi saya akan cerita sikit. Amalan, kelebihan amalan lepas pada subuh, duduk waktu sembahyang sampailah masuk zuhur dan ba'dih zuhur. Daripada hadis-hadis Nabi SAW. Pasal apa? Tuan-tuan, cuba kita kalkulate balik, muhasabah balik diri kita. Satu benda yang naik tak pernah turun. Cuba tanya diri kita, apa dia benda yang naik tak pernah turun-turun? Dan apa benda pula yang turun tak naik-naik? Dia naik tak pernah turun, dan dia turun dia tak pernah naik. Imam Ghazali dia suka buat teka-teki supaya fikiran kita terangsang dan hidup. Orang ahli motivasi mengatakan matematik dengan sains, mengaji matematik dengan sains supaya otak hidup. Tak payah, fikirkan akhirat sudah kalau ikut motivasi agama. Contohnya macam saya nak tanya ni, apa benda yang dia naik dia tak pernah langsung turun, takkan turun, fala budda alaih, dia takkan turun langsung. Dan dia, yang satu benda lagi pula, dia turun dia takkan naik dah sampai sudah dia takkan naik. Apa dia tuan-tuan? Okey, kehidupan kita. Apa dia yang naik tak pernah turun? Umur kita ke naik. Mana ada ke muda, ke tua. Kata ulama. Naik yang tak pernah turun, umur kita. Sekali lagi, sebab apa yang perbincangan kita? Yang kedua, apa benda yang turun tak naik dah? Mati. Turun ke kubur, masuk liang, tak naik balik dah. Mau kalau balik selerak kampung. Maksudnya kehidupan kita ini ada pengakhirannya yang dinamakan sebagai kematian, dan pasti yang bernyawa semua akan mati. Saya ulang, mungkin di sini saya tak sebut, di mana-mana ceramah, di mana-mana kuliah saya akan ulang benda ni. Berdirinya agama dengan 4 benda. Yang pertama dengan rukun Islam, yang 5 tadi. Kalau kita mengaji dalam kitab akidah, tolak 1 bukan jadi 4 tapi kosong. So jaga-jaga. Siapa yang nak agama, cerita ni disebut oleh Saidina Umar macam mana Jibril alaihi salam menyerupai seorang lelaki mai kepada Rasulullah, duduk depan Rasulullah, iftirash, duduk lutut bertemu lutut dengan Rasulullah, persoalan tentang dakwah dan agama. Agama ni dia ada prinsip-prinsip dan rukun-rukun dia yang menyebabkan berdirinya, tertegaknya. Yang pertama ada dalam rukun Islam 5 tadi. Ahsanta, kata Jibril. Soalan kedua, apakah yang mendirikan sebuah agama? Iman. 6 perkara tadi. Maka siapa komplit 6 tadi, maka dia beragama. Siapa yang tak komplit, maka dia ada masalah dalam agama. Apa dia yang 6 tu? Rukun 6, rukun iman tadi. Komplit dah lagi. Percaya qada dan qadar, percaya dah lagi. Pasal apa duk mengeluh? Pasal apa lagi? Pasal apa ada lagi yang menolak takdir? Pasal apa? Maka dia tak percaya dengan qada dan qadar. Maksudnya agama dia masih ada masalah. Yang ketiga, berdirinya agama ini dengan ihsan. Ilmu ihsan, ilmu hati kita. Ada 3. Allah, kita kena tahu bahawa Allah tu maha mendengar. Kita cakap dalam hati pun Allah Ta'ala tahu. Dia ada 3 rukun dia dalam rukun ihsan. Yang kedua, Allah maha melihat. Apa pun kita buat dalam tempat tersembunyi sekalipun, Allah melihat kita buat. Maka orang yang beragama, dia takut untuk lakukan sesuatu sebab dia tahu kata Allah maha melihat. Betul? Betul. Tapi pasal apa dia buat sesuatu yang melanggari syarak, melanggari hak Allah, sebab seolah-olah dia kata macam Allah Ta'ala tak lihat. Ada masalah dalam agama. Muslimin yang dirahmati Allah. Yang ketiga daripada rukun ihsan, Allah maha mengetahui. Allah tahu semua.
Jangan duk kata Allah tak tahu, Allah tak tahu. Apa Allah Ta'ala tahu sebelum kita, sebelum wujud dunia sampai akhir dunia. Semua Allah tahu. Jangan duk kata jadi macam Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah tak tahu masa depan. Ke depan ni Allah Ta'ala tak tahu. Dia kata. Tu golongan-golongan yang tergelincir akidah. Kita, Allah Maha mengetahui ni maksudnya. Allah tahu apa yang nak jadi akan jadi. Cuma takdir kita antara mu'allaq dengan mubram. Mu'allaq ni dia terikat, contohnya mati. Mati semua akan mati. Cuma dia boleh berubah-ubah, mubram. Kita ikhtiar untuk cari ubat. Maka takdir untuk kita mati tadi boleh berubah. Tapi mati tetap ada. Yang tu Allah Ta'ala mengetahui. Jangan duk kata Allah tak tahu. Allah tak tahu. Tu yang aku jadi miskin ni, Allah tak tahu ni, doa aku Allah tak tengok ni. Lah, jangan duk kata macam tu. Maka agama dia ada masalah. Baik, berdirinya agama yang keempat apa dia? Ada empat benda ni, agama tu cukup pada dia. Yang keempat, alamatul maut. Apa dia alamatul maut? Tanda-tanda dia ingat kematian dia. Tiap-tiap hari dia ingat mati. Tu sebab Nabi kata, Nabi SAW sebut, orang yang paling cerdik adalah orang yang sentiasa mengingati mati. Maksudnya agama dia cukup. Kalau kata ada iman, ada Islam, ada ihsan, tapi tak ingat mati, lebay duk atas kepala, serban lilit punya duk ada, meleret jubah, ada dah sunnah, ada apa semua, tapi tak ingat mati, sembang ni maki hamun. Dan tak ingat nak mati ke? Maksudnya ada ilmu tapi tak ingat mati. Pasal apa tuan-tuan? Pasal bila kita menzalimi orang, menyakiti orang, buat tahanan dekat orang, semua tu akan dibicara di hadapan Allah Azza wa Jalla, Jalla Jalaluh. Apa yang kita lakukan pada setiap saat, detik, waktu yang kita lalui 40 tahun, 50 tahun, 15 tahun, 100 tahun, semua yang akan diadili di hadapan Allah. Misqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar-besar zarah. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita kena ada amalan. Sebab kita ada salah. Kita buat sembahyang 5 waktu untuk ketaatan, melepaskan tanggungjawab kita dengan Allah. Kita sembahyang sunat untuk apa? Untuk menampung kefarduan tu tadi. Kita puasa Ramadan, itu ketaatan kita atas menunjukkan kita telah melakukan ketaatan pada Allah. Apa yang difardu, ditaklifkan, dikhitabkan atas kita. Kita puasa sunat untuk apa? Tampung kekurangan yang ada dalam puasa Ramadan tadi. Okey, macam ni. Satu hadis Nabi SAW menyebut, awwalu ma yuhasabu ala abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal sekali yang akan ditanya di hadapan Allah adalah solatnya. Solat. Kalau rosak solat, maka rosak habis amalan lain. Okey, kalau solat tak apa nak elok, macam mana? Bukan tak hancur langsung, tak apa nak elok. Contohnya rokok tak apa betul, i'tidal, rukun 13 tu tak apa nak elok. Ataupun bacaan-bacaan wajib qauli, ada bacaan yang tak apa nak elok. Orang baca iyyaka na'budu, dia baca iyyaka na'budu. Maka bagaimana sembayangnya? Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, buatlah sembayang sunat, qabliyah dan ba'diyah. Maka kata Nabi, dia boleh menampung balik kecacatan solat fardu. Sebab awal-awal sekali nak tanya solat. Contoh, kita ada kunci. Kunci kalau nak kemas, dia kena daripada besi, baru jolok boleh pulah. Betul? Miftahus salah at-tuhur, miftahul jannah as-salah. Anak kunci syurga kata Nabi adalah solat. Kalaulah kunci itu tadi buat daripada kayu, kalaulah kunci itu buat daripada getah, kalaulah kunci itu buat daripada plastik, macam mana nak pusing? Mesti lembek, mesti hancur, mesti pecah. Pasal apa hancur pecah?
pasal dia buat hanya melepas batuk di tangga sahaja solat fardunya. Maka untuk memperkuatkan kunci itu tadi, solat itu tadi, dengan melakukan segala sunat-sunat yang ada. Seperti sunat-sunat, contoh kita baca doa iftitah sebelum surah Fatihah. Seperti kita membaca surah selepas daripada baca surah Al-Fatihah. Membaca tasbih ketika rukuk. Tu semua nak cover balik kecacatan setiap benda. Ada orang dia sembahyang hanya melepaskan semua rukun qauli saja. Apa yang patut rukun qauli? Allahu Akbar, tangan kat tak betul pun. Di manakah kesempurnaan sebenar, kata Imam An-Nawawi? Bagaimana dalam mazhab Syafi'i yang betul-betul yang kat mengikut spek yang telah diletakkan terma dan syarat oleh Imam Syafi'i. Dua tangan ni yang ibu jari bagi kena dengan telinga bawah, semua jari atas bagi sama dengan telinga atas, berbetulan dengan bahu kanan macam ni. Yang kat sampai tinggi pasal apa? Yang letak tadi pasal apa? Maka sah sembahyang angkat tu. Itu perbuatan sunat saja, angkat tangan. Takbir tu yang wajib. Tapi cara angkat tu tak mengikut spek, maka boleh tampung tak hak fardu, hak yang Allahu Akbar yang kekurangan? Tak boleh, sebab buat pun tak betul. Masak nasi ala kadar, sedap tak? Tak sedap. Macam tu juga Pak. Allah tu baru Allahu Akbar. Tu tak mai hak yang kereta api lagi. Allah kecuk bang. Kena tak? Tak kena. Maka tuan-tuan, antara amalan-amalan Rasulullah, antara amalan-amalan sunnah, antara amalan-amalan sunat adalah menampung amalan wajib. Amalan. Ni kita nak cerita hari ni, amalan. Baik, muslimin yang dirahmati Allah, tu baru muqaddimah. Ni baru kita nak masuk amalan. Apa itu amalan? Amalan maksud dia perbuatan seorang hamba, iaitu pekerjaannya. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, iaitu amalan ini bila kita buat dia ada ganjaran. Kalau amalan itu amalan baik, nama dia pahala, thawab. Kalau amalannya itu amalan jahat, ada juga gambar pada ganjaran dia, nama dia dosa. Faham lagi? Maksudnya setiap kali kita buat amalan, ada dua yang akan ikut kita, antara dosa atau pahala. Setiap perbuatan hamba, kullu aflul ibad, setiap perbuatan hamba dia mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala akan bagi, antara dosa dan pahala. Berapa kali satu hari kita memikirkan tentang amalan maksiat kita? Berapa kali satu hari kita memikirkan berapa banyak amalan pahala yang kita buat? Yang kita tahu kata lepas dah mayang fardu, ada zikir tak? Bagi salam tuh, bagi salam tuh. Janji aku buat dah. Minta maaf kalau saya kata fawailul lil. Ada lagi terma dan syarat dia, kita sebagai hamba Allah yang awam. Ini saya nak sebut di sini. Antaranya yang disebut oleh guru kami Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, disebut di Masjid Temoyong, antara perisai-perisai untuk kita, bukan di dunia sahaja seperti COVID-19, kalau kita buat amalan-amalan yang telah dibuat oleh ulama, yang lama dah kita beramai di Nusantara, lama dah beramai, dinama aurat madaniyah, wirid-wirid orang Madinah. Lepas bagi salam buat apa, lepas tu buat apa, semua dah ada dah sebenarnya. Tiba-tiba datang satu kumpulan, dia kata Nabi tak buat. Saya tak mau ceritalah bab tu. Okey, baik. Di antaranya sepatutnya kita lakukan amalan waktu subuh dan amalan waktu maghrib ni. Membaca Sayyidul Istighfar. Hadis Nabi SAW daripada Syaddad Aus radhiyallahu an. Man qalaha min nahari mauqina biha famata min yaumihi qabla an yumshi fahuwa min ahlil jannah.
wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fahuwa min ahlil jannah. Maksudnya waktu subuh dan waktu maghrib jangan lupa baca amalan ni. Sebab apa kita kena ada amalan? Sebab kita memikirkan kematian, untuk tampung amalan-amalan yang ada kecacatan. Faham? Yang pertama, amalan untuk diri. Yang kedua, amalan untuk bayar balik kezaliman kita pada manusia lain. Kan ada hadis Nabi SAW. Nabi pernah tanya sahabat, kamu tahu tak apa itu muflis? Tahu? Bankrupt, tak ada apa atas harta. Okey, itu kalau di dunia. Kalau di akhirat, sahabat kata tak tahu. Siapa yang muflis di sana ya Rasulullah? Orang yang muflis di akhirat ialah dia ada cukup banyak amalannya, wajib dan sunat, tiba-tiba amalan tadi semua serah dekat orang yang dizalimi. Maka habis amalan dia bagi kat orang. Lepas tu habis dah amalan dia, ada lagi orang yang tuntut di akhirat esok. Ambil pula keburukan dosa-dosa orang yang dia pernah buat, kezaliman, ambil bagi kat dia pula. Tu orang yang muflis. Kita takut tuan-tuan, satu hari berapa kali kita mengata dalam WhatsApp, berapa kali kita mengata dalam Facebook, berapa kali kita like orang yang tak tutup aurat. Like pasal dia kawan kita, pasal dia founder kita punya, ikut dia punya perniagaan, sampai dia kata Allah Ta'ala makhluk pun like punya tak reti punya doa dah. Adakah Allah Ta'ala makhluk? Allah Ta'ala tu khalik, pencipta, bukan makhluk halus. Dia ingat bunian kot. Like juga seronok, tak apa, janji dapat poin. Itulah antara sebab-sebab kelalaian kita, dengan kerana ilmu kita tidak ada, kerana kita ni dalam keadaan selalu lupa. Insan maksudnya lupa. Maka dengan amalan-amalan inilah, kerana kita telah menzalimi orang, Allah Ta'ala akan ambil pahala kita. Takut tak? Takut sebab kita memikirkan tentang kematian kita. Kita memikirkan tentang hari akhirat kita. Orang Islam dia lebih memikirkan tentang akhiratnya. Orang Islam yang hidup adalah tujuannya, poinnya adalah kematian hari esok. Sebab kita nak pulang kepada Allah. Kita mai sini singgah saja atas kiriman Allah untuk duduk di atas muka bumi, untuk beramal balik kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita mai ni kerana Allah dan kita akan kembali balik pada Allah. Bukan kita nak balik kepada iblis. Iblis duduk di neraka. Maka kena perbanyakkan amalan-amalan kita. Saya sambung balik hadis Nabi SAW. Sesiapa yang membacanya, apa dia? Ni, lagi saya sebut amalan ni. Pada waktu siang dengan yakin, lalu meninggal siangnya juga sebelum malam. Kalau dia baca amalan ni dia mati sebelum malam, sebelum datangnya maghrib. Dia baca waktu subuh, tiba-tiba dia mati siang tu. Siang tu dia masuk syurga. Dan siapa pula dia baca waktu maghrib dan pukul waktu isyak, dia mati dan masuk syurga. Hadis sahih Bukhari. Apakah amalannya? Bacalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika man istata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kan semua tahu dah kan, tambah orang perempuan hafal menyengek. Cuma kita nak tahu pasal apa kita kena buat. Pasal siapa yang baca yang ni lepas pada subuh, siapa yang baca lepas pada maghrib, terbenam matahari, ketika nak terbit matahari, maka bila dia baca, kalaulah dia mati pada waktu duhanya, kalau dia mati dalam zuhurnya, maka dengan amalan dia baca sekali itu, dia masuk syurga dah. Pasal apa? Tu dengan apa dia masalah dengan masyarakat lain, yang tu Allah Ta'ala boleh kau tim. Sebab dia ingat dengan yakin amalan ini. Tapi dalam keadaan yang sama, Allah akan ubah dia supaya jangan zalim orang sebelum dia mati. Dia berubah. Karena amalan dia berubah pelan-pelan.
Aku tak boleh dah. Duk macam ni lah. Tak boleh dah. Ambil amalan, sesuatu amalan-amalan, maka dia akan berubah serba sedikit. Faham tu? Faham tak? Okey, baik. Dalam kitab Al-Azkar, kata Imam An-Nawawi, sabda Nabi SAW, man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ni selalu kita buat. Setiap kali sembahyang kita buat. Teruskanlah amalan tu, walaupun ada orang kata bid'ah ke apa ke, buat ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul ham yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Buat tak? Buat. Tanya orang lelaki lah. Buat tak? Perempuan dia buat, insya-Allah. Okey. Berapa? 10 marat. 10 kali. Kutiba lahu 10 hasanat wa muhit anhu 10 sayyiat wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana yawmahu dhalika kullihi fi hirzin min kulli makruh wa hurisa minasy syaitan wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalika yawmul illa syirka billah. Okey. Barang siapa yang membaca 10 kali selepas solat subuh dalam keadaan kakinya masih dalam keadaan tahiyat akhir. Okey, kata guru kami, lepas bagi salam tu istighfar 3 kali atau berapa banyak pun ikutlah. Istighfar 3 kali, itu sunnah. Jangan berubah duduk tawarruk tu. Apa dia duduk tawarruk? Duduk yang punggung kiri di atas lantai, kaki kanan terpacak ataupun. Kalau duduk iftirash tu tahiyat awal. Jangan berubah. Ni habis-habis kira nak bersila. Mau habis-habis kira nak bersila. Jangan lagi. Ni hadis. Tu ada ulama kalau kita tengok, ataupun ada imam-imam, ada orang-orang yang cerdik pandai. Kalau dia jadi imam, kita tengok. Lagi tak Allahumma anta salam, dia takkan berubah kedudukan. Betul? Tengok. Ni dalil dia saya nak bawa kat tuan-tuan. Siapa yang duduk lepas daripada sembahyang subuhnya, sembahyang ataupun sembahyang fardunya, dia duduk dalam keadaan macam tu, habis-habis bagi salam duduk macam tu juga. Astaghfirullahalazim. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan? Yang kita baca tadi. Lahul mulku wa lahul ham yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ditulis baginya sekali bacaan itu 10 kebaikan, dihapus daripadanya 10 kejahatan. Kita tahu kita banyak dosa. Orang yang rasa dia banyak dosa dan tawadhu', dia akan buat. Hak geng-geng kata bid'ah lah, tak kena lah, hak nu lah. Yang ni jenis klaim kata dia suci. Dia ni elok dah, tak payah buat dah. Tu yang dia kerja condemn amalan-amalan orang tu. Baik. Dan dia pada hari itu, orang yang baca tu pada waktu subuh, duduk dalam keadaan iftirash, duduk dalam keadaan tawarruk, duduk dalam keadaan tahiyat akhirnya. Daripada segala perkara yang dibenci, Allah akan jaga. Apa benda yang dibenci? Lepas subuh dia duduk macam tu, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allah akan buang apa yang dia benci hari itu. Orang hak dia meluat ke, dia tak mau satu benda yang dia tak mau ke, memang kalau boleh tak maulah orang-orang hak duk murung penuntut hutang yang qalabatid dain wa qahri rijal. Ada satu doa kan, apa dia, penuntut hutang yang bengis. Lepas tu lelaki-lelaki yang suka ajak gaduh. Kan contohnya kita pergi satu tempat, mesti berjumpa dengan orang-orang yang sikit-sikit nak bergaduh. Maka Allah akan hilangkan daripada dia berjumpa dengan orang-orang tersebut. Kerana apa? Kerana amalan ini terbenteng diri daripada syaitan. Kerana baca 10 kali ya. Serta tidak ada suatu dosa yang dapat membinasakannya pada hari itu kecuali syirik pada Allah. Jangan syirik ya. Jaga hati sampai masuk maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa kali? 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kitab Bahrul Mazi pun ada sebut, tak silap saya, juzuk yang ketiga. Muslimin yang dirahmati Allah.
Baik, di antara amalan-amalan orang soleh selepas daripada sembahyang lagi, lepas baca la ilaha illallah wahdahu la, selalunya maghrib dengan subuh saja nah, kita baca Allahumma ajirni, betul tak? Mai, saya nak baca antara amalannya. Amalan orang-orang soleh, idza sallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nasi Allahumma ajirni minan nar 7 marat, 7 kali. Fa innaka in mitta min yaumika dzalika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Wa idza sallaital maghriba, bila dia sembahyang maghrib pula, tu sebabnya Allah ma'ajirni ni baca waktu maghrib dengan subuh lah. Tapi kadang-kadang saya terdengar juga Zuhur pun dia buat masuk, Asar pun dia masuk, tak apa, dia kira amalan zikir. Tapi kalau siapa baca subuh dengan maghrib, dia akan dapat amalan ni, dia akan dapat sesuatu daripada Allah kerana dia baca ni. Allahumma inni, sambungan dia lagi, as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar. Dalam satu hadis lain sambungan dia 7 marat fa innaka in mitta min lailatika tilka kataballahu azza wa jalla. Patutnya hari ni baca waktu maghrib. Apabila kamu selesai menunaikan solat subuh, maka bacalah sebelum kamu berkata-kata. Lepas Allah, ini susunan dipanggil aurat madaniyah. Lepas astaghfirullah, kita baca la ilaha illallah 10 kali. Jangan baca 3. Jangan baca 3. Jangan baca 3. Ada tu imam baca 3. Kita baca lagi 10. Itu sebab kalau orang suruh saya jadi imam, saya takkan baca kalau saya nampak dalam keadaan terlalu tersepit masa. Saya terus pergi Allahumma anta salam. Senang. Kalau nak baca mengurangkan, baik saya baca. Guru kami kata dah, baca 10, jangan kurang. Kalau kita baca juga dengan 3, hanya dikira sebagai zikir, bukan jadi benteng. Nak buat rumah, suruh bubuh atap zinc, atap elok apa semua. Dia buat atap rendah. Sekali mai ribut tengah hujan masuk. Tak mau. Hanya sekadar bumbung, tetapi tidak boleh memprotek kita, tak mau. Buat apa bagi elok? Kalau kata 7 untuk Allah ma'ajirni, buat 7. Tak salah kalau tu imam buat juga. Cuma kita kata aku nak lebih. Tamak dalam amalan tak apa. Buat Allah ma'ajirni minan nar, Allah ma'ajirna minan nar. Allah ma'ajirina tu ramai. Imam yang patut kata. Kita kalau seorang-seorang Allah ma'ajirni, kita buat 7 kali. Okey, baik. 7 kali baca Allah ma'ajirni minan nar. Sekiranya kamu meninggal pada hari itu, Allah menulis bagimu perlindungan daripada api neraka. Pasal apa? 7 pintu neraka tertutup kerana kita baca Allahumma ajirni. Kalau ramai Allahumma ajirna. Kalau saya teringat ke anak isteri saya akan baca, walaupun saya sembahyang seorang-seorang pun saya akan baca atas niat depa. Allahumma ajirna, ya Allah hindarkanlah kami, yakni isteriku, anak-anakku daripada api neraka. Walaupun saya bukan berjemaah dan sebagainya. Pasal apa? Saya membayangkan mereka. Okey, baik. Dan apabila kamu selesai menunaikan solat maghrib, maka bacalah sebelum kamu berkata-kata, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni, tulis. Allahumma inni as'aluka jannah. Selalu kita baca Allahumma ajirni. Ini untuk maghrib. Kalau untuk subuh, Allahumma ajirni saja 7 kali. Kalau untuk maghrib, Allahumma inni as'aluka jannah. Ya Allah, aku minta syurga ya Allah. Berapa kali? 7 kali. Lepas tu Allahumma ajirni minan nar 7 kali pula. Dan tuliskah Allahumma inni as'aluka jannah. Allahumma inni juga, cuma ubah sikit, as'aluka jannah. Aku minta masuk syurga. Aku minta masuk syurga. Aku minta masuk syurga. Sekiranya kamu meninggal dunia pada malam itu kerana sembahyang maghrib, Allah menulis bagimu perlindungan daripada api neraka. Riwayat Abi Daud dengan Nasa'i. Apa yang kita buat satu hari untuk dunia kita? Apa yang kita buat satu hari untuk akhirat kita? Kita tamak kita tentang dunia, tamak kita tentang kehidupan, tamak kita tentang bekalan-bekalan dunia. Takut esok nak jadi apa, kita kelang kabut cari untuk OT,
sanggup double, cari hak yang double dan sebagainya. Kita sanggup cari. Pasal apa? Duk fikir esok nak makan apa, bulan depan nak makan apa, hujung bulan nak makan apa. Maka kita sanggup cari untuk bekalan dalam bank kita, supaya ada nilai harga wang, nilai wang dalam akaun kita. Tapi adakah kita teringat tentang akaun akhirat kita? Ada tak kita buat OT untuk akhirat? Ada tak kita tambah amalan untuk akhirat? Maka carilah ilmu, carilah bekalan untuk akhirat, supaya bagaimana kita lebih tertumpu pada dunia, begitu jugalah kita tertumpu kepada akhirat. Duduk saja-saja bagi ada tasbih, duduk saja-saja bagi ada sesuatu yang boleh kita baca ketika kekosongan masa, duduk saja-saja bagi kita isi sesuatu yang boleh kita berselawat ke atas Nabi SAW. Okey, baik. Lagi amalannya, selawat 10 kali paling minima. 10 kali satu hari, 10 kali satu hari. Ada kata lepas subuh ataupun lepas asar. Tapi ada ulama mengatakan kalau seeloknya 1000 kali. Susah ke? Tak susah pun tuan-tuan. Tuan-tuan cari, tahu dah orang perempuan tak apa, hak lelaki je. Yang pertama, hak yang elektronik tu kan, jangan bagi cucu ataupun anak tekan butang halus ya. Mau dia tekan butang halus, kosong balik. Ataupun hak yang besi tu kan, cekek. Jangan bagi cucu pusing bulat tu ya. Pusing bulat tu kosong balik. Maksudnya dia nak bagi ayah dia nak bagi mak dia, nak bagi tok wan dia, bagi tambah bagi pahala. Dia kosong tu kosong balik. Ataupun dia tekan punat. Okey, jaga-jaga. Maka buat tinggal. Buat tinggal. Janji daripada subuh sampai ke maghrib sebelum kita tidur 1000 cukup. Ataupun kalau tasbih di kepala imam tu, tasbih dia ada imam lah, tu kepala tu, atas kepala dia ada 10 digit, 10 biji pula. Tarik satu, pusing pula. Tarik satu, maksudnya 100 dah habis. Pusing lagi 200, 300 sampai mungkin maghrib. Mungkin nak tidur sekali lagi, tengok baki kepala imam tadi ada lagi 2. Maksudnya 200 lagi tak habis tasbih. Tak habis lagi selawat. Sampai dia tidur. Jangan loop terus dah. Mau kalau baca WhatsApp tak tidur. Mau kalau baca tu lah, tak sampai 30 loop terus ayat tu. Itulah ubat tidur dah. Maka sebelum nak tidur, selesaikan dulu. Okey, baik. Selawat sebanyak 10 kali paling minima satu hari. Paling minima. Apa minima? Paling kurang. Muslimin yang dirahmati Allah, ada 5 minit Awak Ustaz terkejap ke? Ya, terkejap. Nak bagi amalan kepada tuan-tuan ya. Moga-moga saya dan kita dan semua kita beramal. Tak banyak, kita buat juga sikit tuan-tuan satu hari. Tambah-tambah hari ini Sayyidul Ayyam. Kalau kita kata kita buat 10, dapat 10 ganjaran, kali pula 7 sebab hari Jumaat, maka berganda-gandalah hari Jumaat kita. Paling banyak adalah 1000 kali. Kelebihan selawat seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW daripada Amr bin As radhiyallahu an, bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang selawat ke atasku sekali, Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Apa maksud selawat? Selawat ni maksudnya doa. Kalau kita selawat doa pada Rasulullah, maksudnya kita selawat pada Rasulullah, maksudnya kita mendoakan keselamatan pada Rasulullah, maka Allah rahmatkan kita 10 kali rahmat. Allah tak berselawat. Maksud selawatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat. Bagaimana selawat Allah? Bagaimana selawat malaikat? Selawat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malaikat selawat macam mana? Malaikat berdoa, ya Allah, rahmati dia ya Allah. Macam mana pula yang dikatakan Allah berselawat ke atas Nabi, iaitu menurunkan rahmatnya pada orang yang selawat tadi. Apa itu rahmat? Rahmat maksudnya kasih sayangnya, dalam pandangannya, dengan redanya. Maka dia memandang kita dengan pandangan-pandangan kasih sayang pada kita. Macam kita duk tengok anak yang kita sayang perhati, tu tanda sayang lah.
Allah memerhati kita dengan ujian kadang-kadang. Allah uji tu sebab Allah sayang. Jangan sampai istidraj, sampai tak semayang, tak apa, tapi kaya. Tak semayang, tak apa, menega laku. Tak semayang, tak apa, tapi kekayaan. So jangan kita lihat orang yang tidak dalam ketaatan, kekayaan jangan jadikan dia ikon atau idola. Pakai tak apa-apa, dok buat dalam IG, dalam apa. Ni istidraj je dah ni. Pasal apa kita duk ikut dia? Seperti mana hak yang lari pi Australia. Bila tak tahu dia menyanyi lagu sepohon kayu daunnya rimbun. Oh, pandai pula dia menyanyi lagu tu. Siapa dia tu? Hak lari pi Australia tu lah. Yang tuan-tuan beli, tuan-tuan tak belilah, perempuan beli tu. Beli produk-produk. Tu tanda sokongan lah tu. Ambil orang sikit. Kata juga. Nak kena bagi sedap. Sebab apa? Siapa yang setuju dengan orang yang fasik, maka fasiklah dia. Siapa setuju dengan orang yang munafik, maka munafiklah dia. Siapa setuju dengan orang yang soleh, maka solehlah ia. Kita akan dihimpunkan dengan orang yang kita kasihi. Kita akan dihimpun dengan orang yang kita sukai. Kita akan dihimpunkan dengan orang yang kita selalu duduk dengan dia di akhirat nanti. Dia akan cari kita. Kalaulah si dia itu yang kita puja-puja, kalaulah si dia itu yang kita like, kalaulah si dia itu menjadi ikon kita, esok dia cari kita. Bukan hang itu ya, bahaya aku naik kena. Boleh panggung. Boleh tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Nah, hari ini sebab apa kita selawat pada Nabi? Sebab kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, Rasulullah tak tidur mengenangkan kita. Nak tidur terkenang kita. Pi perang, berdarah dai, pecah tak ni, tercabut gigi kerana kita. Jalan, kata Zaid bin Harisah, jalan Nabi tu waktu pi ke Taif, kasut sandal Nabi tu, kol Nabi tu sampai bunyi plok plok plok. Sebab apa? Sebab darah penuh dalam kasut tu. Kerana siapa semua tu? Kerana kita. Maka layaklah duduk saja-saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala, tambah-tambah hari Jumaat ni. Maka Allah akan, sekali kita selawat ke atas Nabi, maka 10 kali Allah turunkan rahmat kepada kita. Yang terakhir, man salla alayya hina yusbihu wa ashara wa hina yumshi ashara adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Yang ni kita nak. Sebab kita dalam huru-hara di padang mahsyar, dalam huru-hara ketika kita dihisab, dalam huru-hara kita dalam belenggu di padang mahsyar nanti, kita mengharapkan pertolongan. Kita mengharapkan daripada seseorang untuk tolong kita, sebab dalam masa tu semua nafsi-nafsi bawa diri. Tapi kita mengharapkan pertolongan dalam keadaan peluh di keting, dalam keadaan peluh di lutut, dalam keadaan peluh di pinggang, dalam keadaan peluh sehingga melebihi daripada hidung kita, peluh kita telan, ada kadang-kadang menjadi nanah. Lama mana? 80 tahun akhirat, mendongak kepala ke atas, menanti apa nak jadi pula, tertelan dah. Kita mengharapkan syafaat. Maka Nabi kata, sesiapa yang berselawat kepadaku ketika pagi 10 kali dan ketika petang 10 kali, subuh dan asar, dia akan mendapat syafaatku, pertolonganku, pelampungku pada hari kiamat nanti. Riwayat At-Tabarani. Okey. Nah, takat tu saja aku. Pasal saya kena lompat balik ke darat pula. Apa-apa pun, sebenarnya saya sambung daripada amalan satu ketika dulu sebelum puasa kot. Saya baca dah kitab ni. So, inilah sambungan dia. Nanti kita akan masuk amalan selepas terbit matahari. Itu baru subuh dengan asar, cerita sekali lalu. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Apa yang telah disampaikan tadi adalah untuk amalan kita dan juga amalan yang telah diberikan oleh guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kata qabiltu. Nah, beramallah untuk akhirat kita,
beramallah untuk bekalan kita membayar segala apa yang telah kita lakukan kemaksiatan, apa yang kita telah lakukan kezaliman, apa yang telah kita lakukan dalam kealpaan, untuk kita membayar kepada makhluk-makhluk Allah, manusia-manusia yang ada di sekeliling kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.